Halo dan Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Firas Faik bin Karunizam. Saya daripada PISPA, Platon Echo. Hari ini saya akan menunjukkan monumen saya membuat untuk pusat pemindahan untuk mini projek kali ini. Okey, ini adalah pusat reka bentuk pusat pemindahan kita, okey. Yang saya telah lakukan dengan bersama kawan saya. Okey, kat sini kita ada banyak bahagian, okey. Kat sini, okey, iaitu ada 7 bahagian. So saya setiap bahagian saya akan terangkan satu demi satu apa fungsi dia. So satu bahagian ini adalah untuk kemah. Kemah. So kita boleh letak banyak kemah kat belakang ni tapi tak muat, okey. So satu kemah ni kita boleh merangkumikan satu family bersamaan 5 atau 6 orang satu kemah untuk mereka untuk tempat menginap, tempat tidur dan tempat tukar baju semuanya kat dalam ni, okey. Ataupun tempat mereka berkumpul mencari family mereka yang telah missing, mereka boleh kumpul di setiap kemah ni, okey. Okey. Seterusnya next bahagian pula. Ni so dewa berkumpul. So macam kita tahu, dewa berkumpul ni adalah tempat pusat pengumpulan ramai-ramai orang kan. So macam kita boleh katakan kat sini pun kita boleh buat satu organisasi. Contoh macam kita nak buat taklimat ataupun cara-cara untuk mengatasi ataupun sedikit taklimat lah, betul, taklimat untuk macam orang-orang awam ni apa yang perlu lakukan ketika menduduki dalam kemah ini kan. So dia akan bagi tahu semua benda information dalam ni. So orang kemah akan tahulah apa yang perlu lakukan ketika duduk atas kemah ataupun untuk pergi ke dapur, pergi ke surau, tata cara untuk melakukan segalanya lah. Pada dewa berkumpul ni juga mereka boleh membuat macam strategi untuk menyelamatkan segala benda lah. Macam nak bagi cara-cara nak selamatkan nasi banjir, mereka boleh berkumpul dalam ni. Pejabat awam boleh berkumpul dalam ni dan boleh menyusun strategi lah untuk melakukan segala itu. Okey, ini adalah tujuan dewan berkumpul. Okey. Okey, pada ini pula adalah dewan makanan, okey. So macam kita tahu dewan makanan adalah pusat pengumpulan macam kantin lah kita katakan lah. So orang-orang dalam ni, orang-orang daripada apa kita bagi ni, kemah ini boleh pergi ke dewan makanan untuk mereka mengambil makanan setiap hari. So estimate untuk mereka makan di dalam dewan makanan adalah 3 hari sekali ataupun 4 hari sekali untuk mereka punya mendapatkan nutrisi yang seimbang. Okey, iaitu pada pagi, tengah hari, petang dan malam. Itulah fungsi dewan makanan. So kita tahu dewan makanan tempat pusat pengumpulan orang untuk memakan. Okey. So dapur ni adalah dapur, okey. So macam kita tahu dapur ini adalah sebelum adanya kantin kita mula dapur. Dapur adalah tempat pusat pembuatan makanan. Okey. So daripada dapur ni mereka boleh masak segala makanan yang perlu dimasak lah untuk dijamukan di dalam dewan makanan untuk memberi makan kepada masa-masa yang masa-masa yang inilah di dalam kemah ini. Okey. So ini adalah dapur macam kita tahu. Okey, stop di sini. So ini adalah stor makanan. Okey, contoh jikalau orang macam influencer yang ingin memberi makanan yang lebih, so mereka ataupun rakyat-rakyat yang tak terjejas macam diorang ni, diorang boleh menyumbang makanan. So penyumbang makanan tu kita boleh menyumpat kita boleh katakan nama ni menjumbat simpan makanan daripada dalam ni. So dalam makanan ini akan ada stok lah. Contoh stok dia macam sayur, ikan, telur, nasi, roti kan, untuk memberi dalam makanan lah. Ataupun macam dapur ni ada makanan lebih diorang masak tapi tak habis kan. So diorang boleh freezingkan benda tu dan simpan dalam stok makanan. So benda tu akan kita boleh digunakan semula lah, tapi tidak boleh digunakan secara masa yang lama lah. Estimate stok makanan kita perlu sangatlah bersih untuk memberi masa-masa ni untuk makan je. Okey, sudah selesai pada dewan makanan, dapur dan stok makanan. Okey, so sekarang mari kita pergi ke surau. Okey, untuk surau, untuk orang agama Islam, mereka boleh beribadah ke dalam itu untuk mereka menunaikan solat 5 waktu. Okey. Dan jika mereka ingin membaca Al-Quran, ingin solat tahajud ataupun selebihnya, mereka boleh melakukan dalam surau. Surau ni boleh banyak faedah dia untuk kepada umat Islam. Okey. So itu adalah function surau. So bilik air saya letak 2 sahaja kat sini. Sini. Sepatutnya kita letak banyak lagi tapi tak cukup space.
ikutkan kita boleh letak macam 8 lah untuk di dalam ni kan. So bilik air ni sangat penting. Macam kita tahu bilik air ni adalah tempat pembuangan tinja kita lah kan. So tandas ni sangat penting sebab ramai orang dalam ni kan. So estimate contoh satu kemah 7 orang. So kalau kita ada 18 kemah darab 7 akan dapat multiples lah 100 lebih 700 lebih macam tu ada. So tandas ni kita sangat penting dan kita perlukan banyak lah juga untuk mereka membuang tinja-tinja orang ataupun untuk tempat mereka mandi dalam ni semua, untuk membersihkan diri semua sangat penting untuk orang kan. Sebab mereka perlu mandi 2 kali sehari, nak gosok gigi semua kan. So, kat dalam tandas ni mereka boleh lakukan. Okey, itu saja daripada saya untuk penerangan struktur pusat pemindahan kali ini. Okey. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Daniel Haikal bin Nur Shah. Nombor metrik 10 DEE 20F1007. Dan rakan saya adalah Muhammad Firaz Faid bin Harun Nizam. Nombor metrik 10 DEE 20F1032. So hari ini kami membuat mini projek bagi PISPA projek 1. So kita akan mulakan slide seterusnya. So pertama adalah pendahuluan. So pertama sekali, bencana adalah suatu kejadian yang menyebabkan gangguan kepada aktiviti masyarakat dan urusan negara. Ia akan melibatkan kehilangan nyawa, kerosakan harta, benda, kerugian ekonomi dan kemusnahan alam sekitar yang melampaui kemampuan masyarakat untuk mengatasi dan memerlukan tindakan pengembalian sumber dan ekstensif. Selain itu, kejadian bencana contoh kejadian bencana adalah seperti banjir, ribut taufan, tanah runtuh, gempa bumi, tsunami, kemarau dan kebakaran dan lain-lain. Yang baru ini pada 2021-2022 berlakunya banjir di Shah Alam dan Pahang dan macam-macam tempat lagi. So seterusnya adalah bagi mengurangkan kesan bencana yang terhasil daripada fenomena alam ini terhadap orang awam dan harta benda, maka kerjasama dan tindakan bersepadu dari agensi kerajaan, badan berkanun, pihak swasta dan badan-badan sukarela serta orang awam perlu digambling dan diselaraskan dengan sistematik dan berkesan. Okey, kita akan pergi ke slide seterusnya. First, susunan kemah di pusat pemindahan. Pertama sekali kita akan berikan takrif pusat pemindahan. So takrif dia adalah bangunan atau kawasan yang diisytiharkan oleh Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD dan boleh digunakan untuk menempatkan masa-masa bencana. So bangunan atau kawasan ini perlu dilengkapi dengan kemudahan asas seperti bekalan air untuk mandi, contoh mandi dan membasuh gigi dan macam-macam lagi. Pembekalan air yang bersih, elektrik untuk kipas, lampu yang keperluan untuk kita. Okey, kemudahan membersihkan diri. Okey, dan sentiasa selamat digunakan. Kemudahan membersih diri seperti gosok gigi, ubat gigi, sabun untuk mengelakkan daripada bakteria atau virus yang sekarang ni tengah COVID-19. So sentiasa selamat digunakan adalah toilet dan macam-macam lagi. So kita akan pergi ke slide seterusnya. Okey, susunan kemah di pusat pemindahan adalah bergantung kepada reka bentuk bangunan yang dijadikan pusat pemindahan. Reka bentuk bangunan ini adalah dalam pelbagai bentuk. Ia banyak bentuk yang boleh kita berikan seperti luar dewan dan macam-macam, dalam dewan, di sekolah,
di kelas-kelas. Itu bolehlah untuk kita buat reka berturut-bangunan untuk pusat pemindahan. Seterusnya adalah terdapat juga penempatan pusat pemindahan di ruangan terbuka seperti dewan yang tidak berdinding. Jenis susunan kemah di pusat pemindahan dibahagikan kepada beberapa jenis, iaitu susunan sejajar, susunan berkelompok kluster, susunan selari, dan yang terakhir adalah susunan tunggal atau di luar dewan. Okey, kita akan pergi ke slide seterusnya. So, pertama kali kita ada susunan kemah, susunan sejajar. Yang berwarna kuning ni adalah meja urus setia yang berfungsi untuk mangsa-mangsa banjir yang baru datang ataupun nak bertanya, nak ubat atau lain-lain lagi. Yang ni adalah susunan dia, susunan sejajar yang kita boleh tengok, ya A, B, C. Susunan sejajar dia ni satu line, dua line bersambung. Ini adalah panggil susunan sejajar dan dia akan beri ruang untuk berjalan, ruang, dan B untuk kemah yang seterusnya, dan C dan seterusnya, dan ini tempat untuk berjalan. So ini yang A, B, C adalah kemah untuk mangsa-mangsa banjir ataupun mangsa-mangsa lain. Seterusnya adalah susunan berkelompok. Sama juga warna kuning adalah meja urus setia. And then A adalah susunan berkelompok yang mempunyai 4 kemah. Dan A, B, C, contoh D, E, F. And then semualah berkelompok. Dia ada ruang dan ruang-ruang. Okey. Seterusnya susunan selari. Okey. Warna kuning sama juga meja urus setia. Dan susunan selari dia mempunyai susunan selari panjang, and then ada ruangan untuk berjalan, dan letak balik susunan ada selari kemah dan jarak, and then ada kemah lagi. Itu untuk A, and then buka ruangan besar untuk berjalan ruangan besar. Then B, kita akan letak kemah 3 kemah. Untuk ruangan B sama juga, dia ada ruangan jalan dan ruangan jalan. So seterusnya adalah susunan tunggal atau luar dewan. So susunan tunggal ni kita memerlukan bilik air, yang di sini yang mempunyai bilik air 10. Ya okey juga, tapi ia memerlukan lebih banyak kalau ada. Seterusnya warna kuning ini adalah stor bekalan dan dapur yang kita memerlukan dewan makan, dewan berkumpul dan surau. Dan seterusnya kemah-kemah tunggal ataupun single. So itu saja untuk susunan tunggal. Seterusnya kita pergi ke slide pengenalan organisasi pusat pemindahan bagi bencana banjir. Masyarakat perlu bersedia kerana ia akan membawa kerugian besar kepada harta benda dan nyawa. Ia juga akan melibatkan impak ekonomi dan infrastruktur dan langkah-langkah pemulihan yang panjang. Ia juga akan mengambil kos yang tinggi, termasuklah kos operasi menyelamatkan mangsa, pemulihan kawasan dan projek pembangunan. So ini yang di belah kanan adalah rantaian kesan-kesan sampingan bencana yang akan menyebabkan penularan wabak penyakit berjangkit seperti COVID-19 yang sekarang berlaku, dan kekurangan bekalan makanan, kesan psikologi. So yang belah kiri adalah tahun-tahun bagi bencana banjir yang ada, dan yang tahun ini 2021, hujung 2021, 2022 berlakunya banjir besar, agak besar juga. So seterusnya carta organisasi.
So yang pertama kali mestilah kita ada pengerusi, and then bawah dia adalah setiausaha dan naib pengerusi. So setiausaha ini terdapat pelbagai, di bawah dia adalah JK pendaftaran, JK bekalan makanan, JK keselamatan, JK kebersihan, dan JK aktiviti, dan JK sukarelawan. So JK pendaftaran adalah untuk mangsa-mangsa, contoh mangsa banjir, mangsa banjir akan datang, contoh di Dewan mana-mana untuk membuat pendaftaran untuk ambil kemah. JK bekalan makanan adalah serve bekalan makanan kepada mangsa-mangsa banjir. JK keselamatan adalah untuk mengawal keselamatan di tempat-tempat yang kita telah buat untuk pusat pemindahan. JK kebersihan adalah menjaga kebersihan di tempat pusat pemindahan. And then yang terakhir, yang kedua terakhir adalah JK aktiviti. Dia akan membuat apa-apa aktiviti untuk masa-masa banjir. Dan terakhir sekali adalah JK sukarelawan, adalah untuk sukarelawan untuk masa-masa banjir, untuk menolong yang tidak berdaya. Naib pengurusi, mestilah dia ada naib pengurusi dan pengurusi. Okey. Seterusnya adalah peranan agensi. Peranan pertama, NADMA, penguruskan bencana di peringkat negeri dan daerah NADMA. KKM adalah memberikan suntikan vaksin kepada petugas-petugas pusat pemindahan dan memastikan kebersihan makanan yang telah disediakan. Bomba adalah peranannya adalah operasi menyelamat dan memindahkan mangsa dari zon merah ke zon hijau. KKM adalah memberikan suntikan vaksin kepada petugas-petugas pusat. JKK adalah merekodkan aliran keluar masuk bekalan, keperluan dan makanan, memasak pengagihan bekalan dan keperluan dan makanan. APM peranannya adalah mengangkat barang bekalan, keperluan dan makanan, pengagihan makanan dan pengiraan stok bekalan, keperluan dan makanan memasak. Okey, seterusnya adalah ini adalah mini projek yang kami telah buat, yang Firas yang telah buat. So ini adalah tandas, dan ini adalah surau, dewan berkumpul, stor, dapur, dan dewan makan. So di sini adalah kemah-kemah yang disediakan tunggal. Okey. Kesimpulan daripada ini, kita mestilah sentiasa bersedia menghadapi banjir yang akan menimpa pada bila-bila masa saja, agar tidak berlaku sebarang kemalangan dan kematian keluarga tercinta, serta dapat mempersiap sedia pusat pemindahan untuk masa-masa banjir. So itu saja daripada saya dan kawan saya Firas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.